Nurse kata, tapi tidak ada yang menyahut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ahli Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, kisah seram seterusnya saya ingin kongsikan satu cerita daripada seorang ibu yang baru saja melahirkan seorang anak. So, biasanya di hospital, ibu yang melahirkan anak, mereka akan ditempatkan di satu ward, dipanggil ward ABC. Jadi, ibu yang baru beranak tidak boleh keluar terus dari hospital. Mereka perlu tunggu bayi mereka berak dan kencing, baru discharge daripada hospital. So, si ibu ni lah melahirkan bayi pada waktu petang. So, pengurusannya banyaklah dan agak lewat sedikit, dan doktor beritahu dia boleh discharge keesokan harinya. So suaminya pun sudah datang, sudah azankan, dan suaminya pun pulang semulalah untuk pengurusan yang seterusnya. Jadi tinggallah si ibu di ward tersebut untuk menunggu pengurusan anaknya lah, ya, tunggu anaknya berak dan kencing, baru dapat keluar. Dijadikan cerita, di ward tersebut sudah ramai ibu yang sudah beranak lah. So sedikit demi sedikit ramai ibu-ibu yang discharge daripada ward tersebut lah, sehingga kan dia tinggal berdua dengan ada seorang ibu yang masih belum bersalin lah. So mereka ditempatkan di hujung ward sekali berdekatan dengan tandas. Tiba-tiba ibu yang belum bersalin tu tiba-tiba mengeran hendak bersalin. Jadi nurse pun sibuk lah. Ya, ibu ni mau melahirkan anak. So ibu tu pun ditarik ke ward bersalin dah, ke bilik bersalin. Jadi tinggallah si ibu yang seorang ni bersendirian sebab nurse semua sibuk pergi untuk mengurus ibu yang ingin bersalin tu. Jadi kebetulan dia hendak ke tandas. So biasanya kalau ibu yang baru beranak ni kadang-kadang dibantu oleh nurse lah untuk pimpin tangannya ke tandas. Tapi oleh kerana semua nurse sibuk, jadi dia sendirilah pergi ke tandas. Kebetulan katilnya pun di hujung ward kan, jadi dekat siap ke tandas. Jadi dia pun jalan salah, dia cakap kan nurse sibuk. Jadi ibu yang lepas bersalin ni memang sukar lah untuk berjalan dan banyak darah yang keluar. So mereka perlu cuci lah, ya, kain ataupun tuala untuk ganti tuala selepas mereka beranak. Jadi dia pun pergilah masuk ke tandas untuk tukar tuala. Semua banyak pendarahan yang berlaku. Ketika dia hendak tukar tuala dia, tuala dia penuh dengan darah. Ketika dia hendak tukar tuala dia, tiba-tiba dia terdengar suara orang bercakap. Seorang macam makcik lah, dia cakap, "Nak," dia cakap, "kau biar je tuala tu di situ," dia cakap, "nanti kakak cucikan." Dia cakap. Kemudian dia tanya, "Siapa tu, nurse kah?" Tapi tidak ada suara yang menyaut. So dia risau, dia pun cucilah tuala tu, dia siram lah. Tiba-tiba suara tu sekali lagi bercakap, "Nak," dia cakap, "janganlah cuci tuala tu, biar kakak nanti cucikan. Biar saja di situ." Jadi dia heran lagi, suara siapa kan, dia cakap. Nurse kata, tapi tidak ada yang menyahut. So dia risau. Dia sudah berdebar-debar, dia cakap, "Ini macam bukan orang tahu," dia cakap. Jadi dia pun cuci terus tuala tu. Dia tidak mau tinggalkan kesan darah di tuala tu. Ya, dia siram tuala tu. Kemudian sekali lagi suara tu berbunyi, "Nak, biarkan saja tuala tu di situ, nanti kakak akan cuci, biarkan saja." Tiba-tiba selepas dia bercakap, kakak tu ketawa. Ketakutan betul si ibu tu. Terus dia macam tidak stabil untuk berdiri. Jantung dia berdebar, bulu roma dia mengembang. Dia rasa ada sesuatu di luar tandas dia, sedang menunggu giliran untuk ambil darah yang terdapat pada tuala ibu tersebut. Jadi ibu tersebut panik dan menarik tali kecemasan. Dalam tandas ibu yang bersalin ni, kuat bersalin ni, dia ada satu loceng kecemasan. Tali tu ditarik sajalah. Jadi nurse yang di ward akan dengar dan akan datanglah. So dia tarik. Dia ketakutan sudah, tidak berani keluar. Dia takut benda tu ada di luar. So bila dia tarik, tiba-tiba ada suara nurse, Kak, siapa di dalam?" "Ni saya nurse ke tu?" Ya, saya nurse ni. Tolong kakak ni," dia cakap.
banyak darah di sini nih. Kenapa kakak masuk sendiri? Nas tu tanyalah. Ibu tu bagi tahulah, dia cakap, kamu kan semua sibuk mengurus orang yang bersalin tu. Jadi kakak nak mau susahkan kamu lah. Hei kakak ni, dia cakap, biarlah toilet tu di situ kak. Kakak pergi masuk ward, biarlah saya uruskan. Jadi si ibu ni pun lega lah sebab ada nurse tu kan. So dia pun keluar, kembali kepada baring di tilamnya, di katilnya, ya. Tunggu. Nurse tu tak keluar daripada tandas. Jadi dia heran, kenapa nurse tu tidak keluar? Dia cakap, ada apa-apa berlaku kah dengan nurse tu? Dia takut nurse tu kah dimakan oleh makhluk tu kah? Dia heran kenapa nurse tu tidak keluar. Jadi dia agak risau dan agak cemas, takut nurse tu jadi mangsa makhluk tersebut. So si ibu ni pun pergi sekali lagi, ingin lihat apa yang berlaku kepada nurse tersebut. Dan bila dia buka pintu tandas tu, dia nampak kelibat nurse tu tengah menjilat tuala yang penuh dengan darah tu. Dia terkejut, rupanya nurse tadi tu bukanlah nurse tapi jelmaan makhluk tadi. Dia menyerupai nurse tersebut. Terkejut dia, astagfirullahaladzim, rupa-rupanya bukan nurse tu. Jadi si ibu ni tutup balik pintu dan cuba lari. Dan bila dia cuba lari, dia terkejut, dia bertemu dengan nurse yang sama muka dia. Astagfirullah, nurse. Nanya, kenapa kakak ada sini ni? Kakak pergi ke tandas kah? Jangan pergi sendiri kak. Nurse, jangan masuk tandas tu nurse. Ada sesuatu yang berlaku dalam tandas tu. Nurse tu bilang, apa yang berlaku? Jangan nurse, jangan masuk nurse. Jadi nurse tu cuba tengok sikit. Dan bila nurse tu tengok sikit, astagfirullahaladzim, dia cakap, makhluk tu datang balik. Terus dia teriak rakan-rakannya yang lain. Dia teriak nurse lain semua keluar. Dan nurse tu bagi tahu, tolong call ustaz. Makhluk tu ada datang di ward ni, cepat call ustaz. Di setiap hospital mereka akan menempatkan seorang pegawai agama lah untuk mengurus berkaitan dengan keagamaan di hospital. Jadi apalagi kelang kabut nurse tu call ustaz. Dan ustaz tu pun turun dan bertanya apa yang berlaku. Dong bagi tahu ada makhluk di dalam tandas. Dan bila ustaz tu masuk, makhluk tu sudah tidak ada, tapi bekas darah yang dia isi tu bertaburan di atas lantai. Dan darah tu kira macam bertempiaran lah. Ustaz tu pun apa lagi, bacalah doa-doa yang sepatutnya. Dan nurse-nurse tu memindahkan terus ibu-ibu berkenaan ke bahagian hadapan, bukan sudah di bahagian berdekatan dengan tandas. Selepas tu ustaz tu bagi tahu, sudah bacalah, dah berdoa dan pendinding, insya-Allah tidak akan diganggu lagi. So mereka berada dalam ketakutan pada hari tersebut, termasuklah si ibu yang baru saja bersalin tu. Dan dia berdoa mudah-mudahan tidak diganggu lagi. Dan keesokan harinya dia pun discharge daripada ward dan dia ceritakanlah segala-galanya dengan suaminya. So guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. So kepada ibu-ibu yang ingin bersalin di hospital, saya bukan takutkanlah, cuma kita perlu berjaga-jaga sebab makhluk ni, makhluk yang menggunakan sihir, makhluk yang menggunakan ilmu syirik, syaitan, jin dan jin ni sentiasa mencari peluang. So kalau boleh kita ada pendinding diri, kita bacalah doa-doa yang patut, ya, doa-doa yang diajar oleh Nabi, ya, doa-doa seperti 3 Qul, Al-Fatihah, ayat kursi, kalau boleh kita hafal, ya, supaya menjadi pelindung kita di mana saja kita berada. Jadi setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Jadi teruskan sokongan anda kepada channel Ali Bosku. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.